Chapter 5 Population Genetic. Okey, jadi kita ada perkataan population dekat sini. Jadi kita akan cuba fahamlah population tu apa. Kemudian genetik. Genetik ni genetik lah ya, kromosom, DNA apa semua tu maklumat pewarisan. Jadi kita nak tengok tentang maklumat pewarisan ni yang akan menentukan ciri bagi organisma. Jangan sampai tak boleh nak beza pula ciri dengan trait ya, karakteristik dengan trait. Dia ada beza di situ. Okey, dalam bab ni, chapter 5 ni, kita ada konsep dia. Jadi kita akan cuba fahamkan tentang konsep gene pool. Kita cuba fahamkan tentang population. Cuba fahamkan tentang allele frekuensi. Dan example lah yang melibatkan allele frekuensi itu. Dan kita ada genetic equilibrium. Selepas tu kita akan cuba fahamkan tentang Hardy-Weinberg principle ni bersama dengan contoh-contoh yang ada. Ya, ni tak banyak pun. Bab ni mudah sahaja. Tak susah pun ya. Okey. Jadi kalau kamu minat nak dapatkan nota yang cikgu guna ni, nota yang saya guna ni kamu boleh mesej lah ya. 301133837470 ya. Boleh tanyalah harga dia berapa. Kalau tak beli pun tak apa ya. Okey, kita tengok kepada apa yang ada dalam population genetic ni. Jadi kita ada the concept. Konsep dia. Jadi konsep dia, kita pergi dulu kepada gene pool. Pool ni apa? Pool ni kolam. Okey, kolam bagi gene. Jadi gene tu dia membawa ciri-ciri tertentu bagi organisma tu. Membawa ciri. Ya, kita boleh gunalah allele juga kan, tak ada masalah lah. Allele frekuensi, gene frekuensi sama saja. Ya, cuma allele tu dia ada refer kepada homologous chromosome. Okey, homologous chromosome. Jadi bila sebut tentang gene, dia ada ciri-ciri bagi organisma. Jadi contohnya macam saya ambil penduduk Malaysia, orang Melayu. Jadi orang Melayu ni mungkin dia ada bahagian-bahagian dia, pembahagi-pembahagi dia. Kita ada orang Melayu yang duduk bahagian utara. Jadi orang yang Melayu duduk bahagian utara ni, jadi dia melibatkan Perlis, melibatkan Kedah, melibatkan Penang, mungkin ada sebahagian daripada Perak ke, dia terlibat dengan bahagian utara ni, dia punya ciri-ciri tu ada yang sama. Okey, dan ciri-ciri tu ada sedikit kemungkinan berbeza. Ya, berbeza antara satu sama lain. Dia punya diversity dia, kepelbagaian dia, walaupun dia duduk satu tempat yang sama, bercakap dalam bahasa yang lebih kurang sama, tapi tetap ada perbezaan antara satu orang dengan orang yang lain. Satu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian kita ambil orang Melayu dekat bahagian selatan, dan dia pun ada sama juga yang macam dekat utara tu. Orang Melayu yang duduk kat tengah-tengah. Orang Melayu yang ada dekat Sabah, Sarawak. Orang Melayu yang kemungkinan ada dekat Filipina. Orang Melayu yang ada dekat Indonesia. Indonesia ada Melayu ya. Kalau tak salah saya dekat 10 juta juga Melayu dekat Indonesia. Orang Melayu yang ada dekat Thailand. Okey, orang Melayu yang ada mungkin dekat Myanmar. Jadi dia ada kolam jin dia tertentu. Dan kamu kena ingat, bila sebut tentang population, jin yang ada dalam population, yang ada dalam kolam ni, dia pastinya adalah daripada spesies yang sama. Kemudian dia melibatkan pada waktu yang sama, pada tempat yang sama. Okey. Jadi nampak tak di sini apa? Sum of all genetic diversity. Nampak tak? Kepelbagaian genetik. Kepelbagaian genetik. Yang paling mudah sekali kita nampak kulit lah. Jadi orang tu nampak macam dekat bahagian utara ni banyak yang kulit brown. Okey, light brown. Okey, dia light brown. Contoh lah ya. Dia kurang sikit yang gelap-gelap. Okey, jadi tapi bukan kata tak gelap, ada gelap. Berapa banyak yang gelap tu? Berapa banyak yang hitam sungguh? Jadi dia genetic diversity, sum of all genetic diversity yang dijumpai, found within the population, yang jumpai dalam population. Population tu kamu kena ingat, dia melibatkan spesies yang sama, duduk pada satu tempat yang sama, pada waktu yang sama. Dia tak bolehlah generasi ketiga sebelum. Maksudnya generasi nenek kita ke, atuk kita ke, moyang kita, bukan yang itu. Dia bukan genetic diversity yang itu. Dia yang ada pada waktu sekarang ni. Jadi population ni of species at the same time, pada waktu yang sama. Sekali lagi ya, gene pool ni adalah sum of all genetic diversity found within population of species at the same time. Ya, pada waktu yang sama. Jadi kita kena faham jugalah tentang population. Jadi bila sebut tentang population,
dia adalah group of individual belong to similar species. Dia mesti dalam spesies yang sama. Spesies yang sama ni paling mudah sekali kita tengok ciri-ciri umum dia tu sama. Sebagai contoh, manusia ada 2 tangan, ada 2 kaki, ada mulut, ada hidung, ada telinga. Dan kita tahu, bila sekali imbas kita tengok, kita tahu dia adalah manusia. Dia Homo sapien. Dan paling mudah sekali, dia akan boleh berfikir lah, baik dan buruk. Ya, baik dan buruk. Kemudian nak mengesahkan dia tu spesies yang sama, dia boleh membiak dan menghasilkan anak. Yang jantan tu membiak dengan yang betina, hasilkan anak. Yang lelaki membiak dengan yang betina, terkahwin dengan yang betina, dia boleh hasilkan anak. Jadi kalau tak boleh hasilkan anak tu, dia boleh kita katakan dia bukan spesies yang sama. Dia tak mempunyai ciri yang sama. Kita tak cerita tentang masalah penyakit apa semua tu lah ya. Dalam keadaan majoriti dia, keseluruhan dia tu, dia tak ada masalah untuk dia berkahwin dan dapat anak, maksudnya dia spesies yang sama. Okay, live same region at similar time. Jadi dia hidup pada tempat yang sama dan pada waktu yang sama. Ya, tempat yang sama. Jadi population ni mesti melibatkan tempat yang sama. Kemudian have particular gene pool with varying capacity from time to time. Jadi dalam dalam genetic diversity, dalam population tu, dia ada particular gene pool. Particular gene pool. Particular gene pool tu maksudnya dia ada genetic diversity yang tertentu. Contohnya warna kulit tadi. Ada cerah, ada gelap, ada sangat gelap, ada hitam, ada brown, coklat, ya. Jadi dia ada frekuensi dia. Contohnya warna yang cerah tu dia ada 100 orang daripada 1000 tu. Yang gelap tu ada 50 orang. Yang brown ni ada 200 orang. Jadi dia ada frekuensi dia ada bilangan dia dari masa ke semasa. Mungkin waktu selepas tu, generasi seterusnya tu, dia dah kurang sedikit. Mungkin dia banyak balik, mungkin dia kurang balik, dia banyak balik, dia kurang balik. Dia ikutlah kemungkinan waktu tu orang minat dengan K-pop, dia suka perempuan-perempuan ni, dia suka yang kulit-kulit cerah ni. Tak tahulah ya. Ataupun waktu tu dia minat dengan sukan, bila ramai orang terlibat dengan sukan, jadi kulit dia dah gelap sikit. Yang perempuan dia suka yang kulit gelap, atau yang lelaki suka yang kulit gelap, hitam manis ni. Jadi dia boleh berubah daripada masa ke semasa. Jadi ikut kepada apa yang berlaku di persekitaran. Okey, apa yang berlaku di persekitaran. Sebab apa? Sebab particular gene pool ni dia akan berubah dia punya bilangan dari masa ke semasa ikut kepada keadaan sekeliling. Dan sekarang ni kita ada masalah lah tentang population ni yang dipanggil sebagai aging population. Populasi itu semakin menua. Menua tu maksudnya dia ramai orang tua tapi kadar kelahiran kurang. Jadi maksudnya bila orang yang dah sampai usia, dia nak pencen, dia takkan ada orang yang nak ganti tempat dia nanti. Ya, ini masalah apabila kadar kelahiran tu kurang. Ni contohnya berlaku di Jepun, di Korea Selatan, di Jerman, ya, di aging population, dan kemungkinan populasi dunia akan menurun kalau benda ni berlaku. Ini selalunya berlaku pada first world country lah, negara-negara dunia pertama ni. Negara-negara maju ni di mana penduduk dia merasakan bahawa tak perlu nak ada anak ramai. Ya, kalau macam third world country or below than that ni, dia seronok lah anak ramai kan. Tak tahulah ya. Jadi population genetic closely related to evolutionary genetic. Dapat tak? Population genetic populasi ini dia sangat berkait rapat dengan evolutionary genetic. Jadi maksudnya sesuatu organism, dia kalau dia nak survive on the environment, nak tak nak dia kena adapt. Kalau sesuatu organism, particular organism, kalau dia nak survive, dia nak teruskan kehidupan dia, dia nak ada generasi yang seterusnya, dia nak anak cucu cicit dia dapat bertahan dekat persekitaran tu. Jadi dia kena adapt. Itu perkataan yang sangat-sangat penting dalam evolution, adaptation. Dia kena adapt, dia kena survive, dan dia adapt dengan persekitaran. Kalau panas, dia kena buat sesuatu supaya dia dapat tahan panas. Kalau sejuk, dia kena buat sesuatu untuk tahan sejuk. Dan paling mudah sekali, tubuh badan dia akan cuba adaptasi dengan mengalami perubahan. Okey? Jadi dia ada evolutionary genetic. Jadi maksudnya dia ada perubahan kepada genetik.
Evolutionary tu kamu kena ingat dia sangat berkait rapat dengan perubahan, change. Ada perubahan. Kenapa dia nak berubah? Supaya dia dapat adapt to the environment. Dapat bertahan, dapat berubah suai dengan persekitaran. Jadi population genetic, evolutionary genetic. Jadi kemungkinan certain gene tu dia akan hilang dari masa ke semasa disebabkan oleh persekitaran dia tu tak membolehkan gene tu been express, ataupun ada genetik baru ke yang muncul yang menyebabkan genetik tu lebih bagus hidup pada persekitaran tu. Okey, sebagai contoh lah, kita ambil penggunaan racun serangga. Jadi penggunaan racun serangga ni akan menyebabkan banyak serangga-serangga yang mati. Jadi ada serangga yang hidup tu dia kena mengalami perubahan. Jadi macam mana dia nak mengalami perubahan? Mungkin salah satu daripada serangga yang beribu-ribu banyak tu, dia berlaku sedikit perubahan kepada struktur genetik dia yang menyebabkan dia resistant. Okey, resistant tu maksudnya dia dapat bertahan apabila ada racun serangga. Jadi maksudnya dia survive, dia tak ada masalah, dia tak terkesan bila ada racun serangga. Jadi bila dia tak terkesan, generasi dia kemungkinan besar akan bawa gene dia yang mana tak terkesan juga dengan racun serangga. Jadi muncullah dia dan generasi dia menguasai gene pool tu yang mana dia orang dapat bertahan terhadap racun serangga tadi. Nampak tak ada perubahan di situ? Yang mana yang tak boleh nak beradaptasi, yang mana yang tak boleh nak bertahan, yang mana gene dia orang tu tak sesuai untuk hidup di kawasan yang ada racun serangga ni, dia akan musnah lah, dia akan hilang. Jadi dah tak ada dah, ya. Dia dah tak ada dah generasi tu. Jadi sebab itulah population genetic ni closely related to evolutionary genetic. Evolutionary tu maksudnya dia mengalami perubahan. Jadi evolution, teori evolution tu sendiri dia ada dua jenis evolution. Dia ada macro evolution dengan micro. Macro tu sampai tahap dia boleh berubah spesies. Micro ni sikit-sikit lah. Tak adalah sampai berubah spesies. Dia sikit-sikit. Ya. Untuk organisma yang besar ni dia agak susah sedikit nak berubah spesies, tetapi organisma yang kecil-kecil, contohnya invertebrate tu, kemungkinan besar dia boleh mengalami perubahan spesies. Dan ada organisma tertentu dalam invertebrate kita pun kadang-kadang confuse, kita nak letak dia dalam spesies yang mana. Sebab apa? Sebab seolah-olah dia berada di tengah-tengah. Okey, jadi sebagai contoh adalah fruit fly lah. Fruit fly. Jadi fruit fly ni kadang-kadang very difficult to ID ataupun kita nak tentukan spesies dia. Sebab apa? Sebab dia boleh kacuk antara satu spesies dengan kacuk satu spesies yang lain. Paling mudah sekali adalah Bactrocera dorsalis lah, kalau tak salah saya, ya. Okey, jadi evolution depend on the gene frequency change. Jadi evolution iaitu perubahan kepada individu tu atau organism tu, dia kena bergantung kepada gene frequency change. Okey, gene tu yang kena berubah dulu supaya nanti dia akan mempengaruhi phenotype yang ada. Seterusnya kita pergi kepada allele frekuensi. Jadi allele frekuensi ni dia sama juga dengan gene frekuensi. Jadi allele frekuensi, bila kita sebut tentang frekuensi, jadi frekuensi ni sebenarnya istilah matematik lah, ya. Jadi frekuensi itu maksudnya apa? Bilangan, numbers, lebih kurang macam tu lah. Jadi berapa bilangan dia? Cuma untuk allele frekuensi ini dia letak ratio. Jadi bila letak ratio, maksudnya dia nisbahkan. Dan selalunya bila orang nisbah ni, orang akan nisbah dengan jumlah keseluruhan. Orang akan nisbah dengan jumlah keseluruhan. Di kita ada yang partikular, kita ada yang spesifik, kita jumlahkan dengan keseluruhan. Okey, sebagai contoh, kita ada kulit tadi kan. Jadi orang dekat Perlis ni, berapa banyak yang ada kulit gelap? Okey, contohnya kulit gelap ada 100. Kulit cerah ada 200. Kulit hitam ada, gelap tu gelap tak ada, dia tak ada lah hitam, ya. Hitam tu dia gelap lagi daripada dia gelap lagi daripada gelap. Dia ada 300. Okey, contohlah. Jadi in total kita ada berapa? 600. Jadi kita nak tengok kepada particular gene yang kulit cerah tadi. Jadi kita ada 100 per 600. Okay, 100 per 600 bagi orang yang kulit cerah. Jadi dia adalah
a ratio number of particular allele ya, allele kulit cerah tadi, or to total number of allele for locus and gene in the gene pool. Jadi kepada warna kulit ya, warna kulit. Jadi kemudian dia boleh express dalam percentage atau proportion. Yang ini kita dapat 1/6 lah. Okey, jadi yang ni dalam bentuk fraction, kita boleh tukar dia dalam bentuk decimal. Kita boleh tukar lah ya, tak ada masalah. Ataupun kita tukar dalam percentage, kita darab dengan 100. Used to describe amount of genetic diversity. Jadi dia boleh digunakan untuk terangkan tentang genetic diversity. Terangkan tentang genetic diversity. Okey, kemudian kita pergi pada contoh. Untuk yang example ni, saya akan cuba terang kepada kamu macam mana kita nak cari frekuensi allele dan frekuensi genotype berdasarkan maklumat yang dia bagi ni lah. Maklumat yang dia bagi ni. Mungkin dia agak mengelirukan sikit, tapi dia tak susah sangat lah sebenarnya ya. Dia tak susah. Kita ada contohnya frekuensi genotype ni dengan frekuensi allele ni. Frekuensi genotype ni tak susah sangat. Kita ambil daripada maklumat yang atas ni. Cuma frekuensi allele ni kita ada dua cara. Sama ada kita nak guna formula yang ada ni, ataupun kita nak guna daripada genotype ni, frekuensi genotype. Jadi saya ajar dululah yang mana mudah dulu. Okey, yang mudah dulu. Jadi, kita baca soalan dia. Kita ulang balik baca soalan dia, atau kita baca soalan dia. In population, 1000 individual ni adalah AA genotype. Kemudian 500 adalah heterozygous ni. A besar, A kecil ni. Okey, kemudian 100 pula A kecil genotype. Kemudian dia suruh cari calculate allele frequency. Jadi kita ada formula dekat allele frequency. Untuk yang allele frekuensi A besar ni, allele frekuensi A kecil. Okey, dia ada formula dia. Dia tak susah sangat lah ya, formula dia lebih kurang sama saja yang atas dan bawah. Cuma yang beza dia adalah kawasan sini. Okey, kawasan sini. Jadi A besar ni darab 2. Yang ni A kecil ni darab 2. Tapi saya nak tunjuk yang ini dulu, sebab yang ini dia nampak lebih mudah sikit nak faham untuk kita dapatkan nilai frekuensi allele ni. Jadi frekuensi genotype ni kita ada A besar. Jadi kita ada berapa? 1000. Okey, kita ada 1000. Itu dia lah, 1000 bahagi dengan total number. Jadi total kita ada berapa? Total kita ada 1000 tambah 500 tambah dengan 100. Kita dapatlah 1600. Jadi sini kita akan bahagi dengan 1600. Kemudian untuk A besar, A kecil kita akan ada 500. Jadi 500 bahagi dengan 1600. Kemudian kita ada 100 bahagi dengan 1600. Jadi yang ini kamu tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator. Dan kamu akan dapat apa? Saya tekan. Saya pun tak tekan lagi ni. Okey. Jadi ni 1000 bahagi dengan 1600 dapat 0.0625. 500 bahagi dengan 1600 dapat, kemudian 100 bahagi dengan 1600. Okey, jadi kita dapat nilai dia tu. Jadi kita masukkan kat sini, iaitu 0.625, 0.3125, 0.0625. Ya. Jadi Y ini adalah melibatkan frekuensi genotype. Jadi sekarang ni kita nak cari tentang allele frekuensi. Jadi allele frekuensi saya tukar warna merah, saya kecilkan sikit lah. Jadi sekarang ni kita ada frekuensi genotype. Okey, kita ada melibatkan AA, iaitu kita ada 0.625. Kemudian kita ada A besar, A kecil, kita ada 0.3125. Kemudian kita ada A kecil 0.0625. Ya, frekuensi genotype. Kemudian kita nak cari tentang frekuensi allele. Frekuensi allele. Jadi dekat sini turunlah, tak ada masalah lah. A besar. Turun, tak ada masalah. Frekuensi allele bagi keseluruhan. Jadi kita dapat 0.625.
Yang sini ni, dia ada alel ni. Ada alel yang besar ni. Jadi maksudnya separuh daripada heterozygous ni, yang ini, dia ada alel yang besar. Jadi maksudnya dia ada tempat yang kita tambah dekat situ. Jadi kita kena tambah 0.3125 bahagi dengan 2. Kita kena bahagi 2. Sebab apa? Sebab dia ada alel yang kecil ni. Sebab tu yang kat sini, bila turun nanti, 0.0625 tambah dengan 0.3125 bahagi dengan 2. Ya. Apa jawapannya? Tekan kalkulator lah. Nak corok macam mana kan? Okey. Kita ada 0.625 macam mana pula dah. Ya. Kosong poin 625 tambah dalam kurungan, dalam kurungan berapa? 0.3125 bawah dia 2 untuk kurungan. Kenapa syntax error ni ya? Okey, sekali lagi. 0.625 tambah dalam kurungan atas dia 0.3125, dekat bawah kita ada 2, 0.78. Jadi 0.78. Kemudian satu lagi kita ada 0.0625 tambah atas tu adalah 0.3125, dekat bawah ada 2. Jadi 0.218. Okey, ataupun 0.22. Okey. Jadi ini yang kita dapat bagi alel frekuensi. Jadi kita ada alel frekuensi bagi A iaitu 0.78. Alel frekuensi bagi A kecil ni adalah 0.22. Jadi cuba kita buat yang guna formula ni. Jadi guna formula ni, kita ada AA. AA ni 1000 darab 2 tambah dengan 500. Okey, bahagi dengan 2 darab dengan dalam kurungan 1000 tambah 500 tambah 100. Okey. Kita tekanlah kalkulator sebab kita buat yang ni juga. Yang ini kita ada A kecil berapa? 100. 100 darab 2 tambah dengan 500 bahagi dengan 2 darab dengan 1000 tambah 500 tambah 100. Dia kalkulator tekan ya. Jadi kita dapat nanti 1000 darab 2 tambah 500. Okey, 2500 bahagi dengan dalam kurungan 2 darab 1600 kan? 1600. Kita dapat 0.78. Kemudian yang bawah pula 100 darab 2 tambah 500 bahagi dengan 2. Kita buat kurungan lah ya. Bahagi dengan 2 darab dengan 1600. 0.22 ya. Jadi sama tak? Okey, sama tak? 0.78 0.78 0.22 0.22. Antara cara yang ini dengan cara yang ini. Ikutlah kamu ya, kamu nak guna yang mana. Yang mana kamu rasa mudah.
Jadi kalau yang ini saya tunjuk contoh tadi, kita ada 0.62, kita ambil lah. Cuma yang ini kita kena bahagi 2. Bahagi 2 sebab ada A kat sini. A besar kat sini, dia duduk kat kawasan ni. Jadi 0.78. Kemudian kalau yang ini pun kena bahagi 2 sebab ada bahagian dia duduk dekat sini. Okey, jadi kita tambah, kita dapat 0.22. Okey, sekarang ni kita tengok untuk genetic equilibrium. Untuk genetic equilibrium ni kita bacalah apa yang ada ni, iaitu condition gene frequency remain constant from generation to generation. Jadi maksudnya gene frequency ni kita cerita tentang gene frequency. Jadi dia remain constant from generation to generation. Jadi bila sebut tentang gene frequency ni, kalau kita dalam keadaan yang biasa ni, kita cerita dia ada melibatkan alel lah, ya, ada melibatkan alel. Okey, melibatkan alel, iaitu alel A besar tu dengan alel A kecil ni, A besar A kecil. Tetapi bila kita nak cerita alel A besar A kecil, kamu kena ingat keadaan dia di mana dia ada A besar macam tu, A besar A kecil, dia ada A kecil A kecil. Okey, kalau dia bagi populasi, dia bagi dia bagi frekuensi bagi genotype, kemungkinan dia bagi frekuensi bagi genotype. Yang ini dia bagi, yang ini dia bagi, kemudian yang ini dia bagi. Kamu kena tengok kat sini ni, dia masih ada kongsi, yang menyebabkan kita kena bahagi dulu yang ini, letak dekat yang A atas ni. Yang ini, yang kecil ni, ya, yang kecil ni kena letak dulu dekat sini, supaya nanti barulah kita dapat nilai sebenar bagi gene frekuensi atau alel frekuensi bagi A, alel frekuensi bagi A kecil ni, yang mana kita dah buat kat atas ni. Kita dah buat kat atas ni. Kamu kena hati-hati, ya. Okey, sebagai contoh saya bagi tahu. Untuk genetic equilibrium ni maksudnya dia akan sama daripada generasi 1 dan generasi 2 akan sama. Sama apa? Sama dari segi yang A ni. Jadi A ni nilai dia sama generasi yang pertama, generasi yang kedua nilai dia sama. Okey, sebagai contoh kita ambil yang saya tunjuk kat sini. Kita ada generation 1. Jadi generation 1. Macam mana boleh datang generation 1 ni? Okey, kita ada A besar, A kecil, A kecil. Okey, kita kacuk lah, ya. Ni ada A, yang ni ada A. Kemudian datang dapat A. Jadi maksudnya dalam generation 1 ni dia akan ada A besar, A kecil, A kecil. Okey, sebagai contoh saya letak nilai dekat sini 0.45 untuk dia punya population genotype frequency. Population genotype frequency yang kita boleh kira melalui sini. Macam ni. Okey, macam ni. Population genotype frequency kita boleh kira. Mudah je yang itu. Okey, yang tu saya dah terang sebelum ni kan. Kemudian yang ni 0.2, yang ni 0.35. Okey, kemudian kita dah dapat yang ini. Kamu kena tengok untuk dapat population alel frequency, untuk dapatkan alel frequency, untuk dapatkan frekuensi alel, kamu kena ingat, kena dapatkan frekuensi alel. Yang ini dia kongsi ni. Yang ini dia kongsi. Jadi maksudnya separuh ni akan pergi tambah sebelah sana, iaitu dia akan tambah 0.1. Sebab kita bahagi 0.2 ni bahagi. Kemudian sebahagian lagi akan tambah ke sebelah sana, 0.1. Jadi yang ni akan dapat 0.55. Sini akan dapat 0.45. Jadi ini akan melibatkan alel A. Ini akan melibatkan alel A kecil. Jadi alel A ni, A besar ni kita boleh wakilkan dengan P. Okey, memang dia wakil P, tak payah tanyalah sebab apa dia wakilkan P. Sebab memang dia guna P. Kalau yang ini pula dia wakilkan guna Q. Okey, 0.45. Dan kalau kita tambah P tambah Q, kita akan dapat nilai 1. Betul tak? Kita akan dapat nilai 1. Jadi sini 0.55 tambah 0.45. Betul tak? Nilai dia 1. Itu untuk generasi yang pertama. Untuk first generation. Untuk generasi yang pertama. Boleh tak? Okey. Sekarang ni kita nak buat untuk second generation.
generation 2. Jadi untuk second generation, kita akan ambil nilai yang inilah. Ingat lagi tak kita belajar tentang monohybrid cross sebelum-sebelum ni? Jadi ada self cross A plus A besar, A kecil. Jadi A besar, A kecil cross dengan A besar, A kecil. Besar, A kecil. Jadi ni cross sana. A kecil. Jadi kita ada keadaan dia macam tu. Jadi sekarang ni, kalau kita tambah semua. Okay, kita tambah semua. Kita akan ada A plus 2 A besar, A kecil plus A. Dan dia akan membentuk satu populasi lah. Okay, membentuk satu populasi sebab dia bentuk dalam ratio tambah dengan 1. Kemudian kita boleh tukar dia dalam bentuk PQ dengan kita guna maklumat yang atas ni. Kita guna maklumat yang atas ni. Betul ke tidak? Ya. Jadi sini akan jadi P darab P sebab A tu sama dengan P kan. A kecil ni sama dengan Q. P darab P tambah 2 P darab Q tambah Q darab Q sama dengan 1. Okey, jadi sini P kuasa 2 tambah 2PQ tambah Q kuasa 2 tambah 1. Ini kita dapat ni dalam generasi yang kedua. Lepas tu kita masuk nilai. Kita masuk nilai P tadi berapa? P tadi berapa? P tadi adalah 0.55. Q adalah 0.45. Betul tak kita tambah, kita masuk nilai dekat sini dapat 1. Jom kita cuba buat. Okey? Sebab kita nak buktikan generasi yang kedua pun dia remain constant. Dia sama sahaja. Nilai dia iaitu 0.55, 0.45. Jadi 0.55 kuasa 2 tambah 2 darab dengan 0.55 darab dengan 0.45 tambah dengan 0.45 kuasa 2. Cuba kita tengok. Dapat 1 ke tidak? Okey. Kalkulator lah ya. Banyak ni. 0.55 kuasa 2 tambah 2 darab 0.55 darab 0.45 tambah 0.45 kuasa 2. Dapat 1. Dapat 1. Maksudnya apa? Maksudnya generasi tu daripada generasi 1 ke generasi 2 tiada perubahan. Dia remain constant. Dia punya gene frekuensi dia remain constant. Dan yang paling penting sekali adalah formula ni. Formula ni akan digunakan dalam Hardy-Weinberg Principle. Dia akan digunakan dalam Hardy-Weinberg Principle untuk tunjukkan hubung kait antara alel dan genotype. Untuk tunjukkan hubung kait alel dan genotype. Sebab yang awal ni kita cerita tentang genotype kan. Genotype. Daripada genotype ni kita pecah bahagi dia untuk kita dapatkan alel sahaja. Yang alel melibatkan A besar, alel melibatkan A kecil. Lepas tu kita tukar dalam bentuk P dengan Q. Kita tukar dalam bentuk P dengan Q. Okey, dan kita dapat formula ni. P tambah Q sama dengan 1. Jadi maksudnya kalau kita dapat nilai, dia bagi contohnya P sama dengan 0.6. Dia suruh kamu cari nilai Q berapa. Jadi kita gunalah formula ni. Kita guna formula tu iaitu 0.6 tambah Q sama dengan 1. Jadi Q sama dengan 1 tolak 0.6. Dapatlah 0.4. Dapat 0.4. Kita dah boleh guna formula ni. Tak susah pun. Ya? Jadi kita boleh pusing-pusing. Lepas tu kalau dia bagi dalam keadaan ni, dia bagi yang ini. Dia bagi maklumat ni. Jadi bila dia bagi maklumat ni, kita boleh cari nilai P. Kita boleh cari nilai P. Jadi ikutlah yang mana yang dia bagi, kemudian kita gunakan formula yang ada. Kita boleh cari yang mana yang dia nak kita cari. Ya. Itu adalah untuk genetic equilibrium. Jadi sekali lagi saya baca dekat sini. Genetic equilibrium ni adalah condition gene frequency remain constant from generation to generation in population. Ni saya dah terang lah. Okay, generasi yang pertama, generasi yang kedua. Jadi mungkin kamu kalau baca yang ini kamu tak faham sangat. Kamu kena dengar penerangan saya. Okay, hopefully kamu faham lah penerangan tu ya.
Sekarang ni kita nak masuk kepada Hardy-Weinberg Principle. Jadi saya bacalah ya apa yang ada dalam ni. Jadi Hardy-Weinberg Principle ni developed by Hardy and Weinberg in 1908. Lama lah, 100 tahun lebih ya. Kemudian dia adalah melibatkan mathematical relationship antara allele dan genotype. Ni saya dah cerita ni in population. Jadi population allele and genotype frequency will remain constant is follow certain condition. Maksudnya population ataupun genetic equilibrium ni, population allele genotype ni dia akan sama apabila dia ikut certain condition. Dia ada rules dia. Dia tak bolehlah sentiasa dia akan sama. Okey, dia akan kekal macam tu, tak. Ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan ada keluar dan masuk. Yang menyebabkan dia tak sama antara generasi 1 dan generasi 2 ni. Okey, dia tak sama. Antara condition yang dia mesti ikut kalau dia nak genetic equilibrium ni ataupun population allele genotype frequency ni remain constant, dia kena ada ikut condition ni. Yang pertama adalah large population size. Kalau large population size, kita ada large population size, kalau sesuatu berlaku dalam large population size, dia takkan ada kesan yang besar sangat kalau sesuatu yang berlaku. Tapi kalau dia small population size, kalau sesuatu yang berlaku, dia akan ganggu directly, dia akan ganggu secara terus genetic gene pool yang ada. Okey, ya, dia if small, genetic drift easily change allele frequency. Jadi senang dia nak ubah allele frequency itu. Okey, jadi kalau large population tak ada masalah, kalau kecil tu yang bermasalah ya. Okey, kemudian random mating. Jadi random mating ni low tendency of high preference. Jadi random mating ni maksudnya mating secara rawak. Dia tidak ada pilihan, dia tidak ada orang panggil preference, kesukaan. Jadi kalau dia suka pada jin tertentu dalam populasi itu, dia suka jin tertentu sahaja, yang menyebabkan dia tak random pun mating. Jadi menyebabkan jin tu yang akan muncul pada generasi seterusnya. Jadi dia jadi berat dekat jin tu. Sebagai contoh dalam populasi, macam saya pernah cerita sebelum ni kan, mai satu generasi dia suka K-pop. Jadi dia suka cari pasangan yang macam K-pop ni. Jadi yang mana yang bukan macam ada kriteria orang-orang lelaki K-pop atau perempuan K-pop ni, jadi dia tak pilih. Sebab apa? Sebab dia ada preference. Jadi maksudnya akan ada genetik tertentu yang akan hilang. Okey? Sebagai contoh kita ambil serangga. Jadi datang satu generasi yang mana dia suka serangga yang dia punya kulit gelap. Yang warna hitam-hitam tu dia suka. Sebab apa? Mungkin bagus untuk anak dia nak survive dekat kawasan yang baru. Kawasan yang mungkin ada pencemaran ke. Jadi bila kulit dia gelap, predator susah nak nampak. Jadi itu menyebabkan generasi yang seterusnya akan tinggi kulit gelap. Jadi serangga yang kulit dia cerah, jadi dia akan hilang dekat persekitaran. Jadi dia tak remain constant lagi dah. Population allele genotype frequency tak remain constant lagi dah. Sebab apa? Sebab dia ada preference pula kepada jenis-jenis tertentu saja yang akan survive dekat environment. Jadi tak boleh lah, dia kena random mating. Jadi maksudnya semua ciri-ciri yang ada dekat populasi itu, dia ada possibility untuk ada next generation. Untuk ada next generation. Kemudian no mutation. Dia tidak ada mutation. Sebab kalau mutation, ini menyebabkan dia akan ada ciri yang baru. Dan kalau ada mutation, ini menyebabkan mutation ni selalunya dia akan menyebabkan dead individual atau dead population. Dia akan cause sickness. Dia akan menyebabkan penyakit. Bila dia kena penyakit, dia akan hilang dekat environment. Jadi bila hilang kat environment, dia dah berlaku perbezaan daripada
population allele genotype frekuensi generasi sebelumnya itu, mai yang selepasnya tak sama. Sebab apa? Dah berlaku sedikit mutation. Contohnya macam ada satu kawasan tu tiba-tiba berlaku pemecahan nuclear reactor. Bila berlaku pemecahan nuclear reactor, radiation keluar ke udara. Bila radiation keluar ke udara, dia memberi kesan kepada serangga-serangga yang ada, haiwan-haiwan yang ada. Jadi haiwan-haiwan yang ada tu banyak daripadanya mati. Okey? Dan ada yang hidup tu dia menyebabkan mutation. Bila menyebabkan mutation saja, dia akan menyebabkan perbezaan kepada population allele dan genotype frekuensi ini, sebab kebanyakan yang normal, yang sihat, dia tak nak pilih pasangan-pasangan yang sakit. Dia tak nak pilih lah pasangan-pasangan yang sakit. Jadi sekarang ni dah ada perbezaan antara generasi sebelum dan generasi lepas sebab ada mutation. Dia pastikan tiada mutation. Kemudian no immigration, emigration. Maksudnya tidak ada individu ataupun sekelompok yang keluar daripada population tu. Kalau dia keluar, hilanglah population allele dengan genotype frekuensi. Kalau ada yang masuk pun akan mengganggu juga, sebab dia akan jadi tak sama dengan generasi yang sebelum dia. Okey? Sebab dia akan ada gene flow, akan ada pergerakan gene. Seterusnya, no natural selection. Okey, tidak ada pemilihan semula jadilah. Jadi pemilihan semula jadi ni kadang-kadang dia macam preference juga. Jadi ada yang boleh survive dekat environment, dia akan thrive. Dia punya population allele, genotype, dia punya gene tu, dia akan terus wujud. Tapi yang mana yang tak boleh nak survive dekat environment, mati. Jadi dia tak boleh nak paskan dia punya gene ke next generation. Okey, jadi dia no natural selection, di mana semua individual dia boleh pass, dia boleh turunkan dia punya gene tu, allele tu kepada generasi yang seterusnya. Jadi ini adalah antara condition-condition di mana nak kekalkan genetic equilibrium tu, population allele, genotype frekuensi tu will remain constant kalau penuhi keadaan-keadaan ni. Dan dia agak susah lah ya. Tambah-tambah sekarang pula dengan pencemaran dia, dengan kemasukan dia, dengan keluar dia. Okey? Tapi tak apalah, kita belajar lah ya, benda dah ada. Jadi ni saya dah terang tadi tu. Kita ada P kuasa 2 tambah 2 PQ tambah Q kuasa 2 tambah dengan 1. Jadi at least kamu faham lah macam mana asal usul datangnya ni. Jadi P kuasa 2 ni adalah dominant allele frekuensi. Dia dominant lah, dia AA. Okey? Dominant allele frekuensi. Jadi kalau Q ni adalah recessive. Ni contoh lah ya, kamu nak guna B pun boleh juga. Nanti ada orang kata dekat soalan dia guna B, dekat soalan dia guna C. Sebab itulah dia tukar kepada P dengan Q ya. Sebab itulah dia tukar. Dia tak ada masalah. Okey. Jadi yang ni dominant allele frekuensi, yang ni adalah recessive allele frekuensi. Sorry. Jadi yang ni dia A sahajalah, dominant allele frekuensi. Dia bukan P kuasa 2, dia bukan P kuasa 2, dia P sahaja. Q ni adalah A kecil. Kemudian P kuasa 2 ni homozygous dominant. Dia mesti A besar. Yang A ni 2PQ ni adalah heterozygous. Okey, 2A. Okey. Kemudian Q kuasa 2, A. Jadi kita baca soalan dan kita tengok ada maklumat-maklumat ni, kita masuk nilai tu dalam yang atas ni, kemudian kita dapatlah dia punya apa yang dia nak. Kita dapat. Jadi kita tengok contoh apa yang ada kat dalam ni. Contoh yang pertama ya. Gene with 2 allele control ability to taste phenyl thiocarbamide PTC. Ability to test PTC dominant allele, non-testing recessive allele. 3,200 people test, 922 non-tester. Jadi daripada 3,200 yang ditest tu, 922 non-tester. Jadi bila non-tester ni maksudnya, dia adalah recessive allele. Non-tester ni dia adalah recessive allele. Jadi kita bubuh dulu daripada dia punya basic info. Jadi total tu dia akan melibatkan apa? Dia akan melibatkan
yang homozygous dominant, dia akan melibatkan yang recessive, dia akan melibatkan yang heterozygous, dan dia akan melibatkan yang recessive lah, homozygous recessive, iaitu 3200. Kemudian dia bagi tahu ada 922 ni non-tester. Jadi bila dia non-tester, dia mesti homozygous recessive. 922. Jadi soalan dia suruh cari Q kuasa 2. Okey? Jadi Q kuasa 2 ni tak susah lah. Jadi Q kuasa 2 sama dengan Q time Q. Ya? Q time Q sama juga dengan T time T bahagi dengan total. Bahagi dengan total. Okey? Sebab dia nak dalam bentuk frekuensi. Jadi T ni berapa? 922. Ni ada dah ni. 922. Ya. Bahagilah dengan total 3200. Okey. Kamu tekan kalkulator, kamu dapatlah 0.288. Okey, kemudian dominant allele frekuensi. Okey, dominant allele frekuensi. Dia nak P, dia nak maklumat P, dominant allele. Bukan homozygous ya, bukan homozygous. Dia bukan homozygous. Kamu jangan pergi pula homozygous pula. Ini dominant allele frekuensi saja, P saja. Dia nak P. Jadi dia nak P ni saja. Jadi macam mana kita nak dapatkan P? Kamu kena ingat formula awal dia tu P tambah Q sama dengan 1. Itu mudah. Jadi sekarang ni kita kena cari nilai Q. Sebab nilai Q yang dia bagi. Okey, nilai Q yang dia bagi. Jadi Q kuasa 2 sama juga dengan 0.288. Jadi Q sama juga dengan kita square root 0.288. Ya. Dapatlah nilai Q dia berapa? 0.537. Itu Q. Jadi kita gunalah formula yang awal ni, iaitu P tambah 0.537 sama dengan 1. Jadi P sama dengan 1 tolak 0.537. Ya. Dapatlah 0.0463. Mudah saja. Kemudian dia homozygous dominant. P kuasa 2. Ni P kita dah dapat dah ni. Jadi P kuasa 2 sama juga dengan 0.463 kuasa 2. Ya. 0.463 kuasa 2. Dapatlah nilai dia 0.214. Kemudian dia nak suruh cari nilai 2PQ. Frekuensi heterozygous. Okey, yang ni homozygous. Hati-hatilah ya. Mudah je sebenarnya. Kita dapat heterozygous 2PQ. Okey. Jadi 2PQ 2 darab dengan P. P dia berapa tadi? 0.463. Darab dengan Q. Q dia berapa? 0.537. Okey. Dapatlah nilai dia 0.497. Itu adalah example yang pertama. Kemudian example yang kedua. Example yang kedua ni kamu boleh saya tunjuklah ya. Tunjuklah. Skin cell anemia is recessive genetic blood disorder. In population, 20% have sickle cell anemia. Jadi ni recessive. Recessive. Bila recessive je maksudnya 20% ni adalah recessive. Jadi basic info dia recessive. Okey, dia Q kuasa 2 sama dengan 0.2. Sebab apa? Sebab yang 20 ni dia mesti dalam keadaan A kecil. Dia homozygous recessive. Sebab itulah dia Q kuasa 2. Maklumat yang dia bagi. Okey, jadi A kuasa AA sama dengan 0.2 ataupun 20%. Jadi kita tukar dalam bentuk Hardy-Weinberg punya prinsipal tu Q kuasa 2 lah. Sebab tu Q kuasa 2 yang ini. Jadi kalau Q sahaja, kita akan dapat square root 0.2. Dapatlah 0.45. Okey, jadi Q sama dengan 0.45. Kemudian kita ada dominant allele frekuensi. Jadi dominant allele, bukan homozygous ya, bukan homozygous. Jadi dia P sahaja. Dia P sahaja. Macam mana nak cari nilai P? Bubuh formula P tambah Q sama dengan 1. Jadi P tambah
0.45 sama dengan 1. Jadi P sama juga dengan 1 tolak 0.45. Dapatlah 0.55. Kemudian yang ini homozygous dominant. Jadi homozygous dominant mesti P lah atau P kuasa 2. Ya. Jadi bila P kuasa 2 sama juga dengan 0.55 kuasa 2. Dapatlah 0.3025. Ya. Kemudian heterozygous. Heterozygous 2PQ. Yang ni. Kamu nampak tak heterozygous? Sebab tu kita ada 2 dekat sini ya. Tengok, hati-hati tengok. Ya, 2PQ sama dengan 2 darab dengan 0.55 darab dengan 0.45. Kamu dapatlah 0.495. Itu untuk example kedua. Jadi untuk example ketiga. Okey. 98 daripada 298 out of 200 individual express recessive phenotype. Dia menunjukkan recessive phenotype. Jadi kalau dia menunjukkan recessive phenotype, dia confirm adalah AA. Sebab apa? Phenotype ni kalau recessive, dia takkan tunjukkan diri dia kalau ada dominant. Dia sebab tu dia confirm AA. Jadi find the percentage of the homozygous dominant. Jadi dia nak suruh cari apa? Dia nak cari homozygous. Maksudnya apa? Dia nak cari yang A besar ataupun P square lah. Sebab tu tak boleh guna lah A besar ya. Sebab apa? Sebab apa ni, dia tak sama dengan yang Hardy-Webber. Tapi saya nak tunjuk dekat kamu ya. Jadi sekarang ni kita ada Q kuasa 2 sama dengan 98/200. Okey. Jadi Q kuasa 2 ni, tekanlah kalkulator. Kamu akan dapat 0.49. Jadi Q sahaja, kamu square root kan dia. Ni square root, hilanglah kuasa 2 kan. Dapatlah 0.7. Okey. Jadi kita dapatlah P tambah Q sama dengan 1. Jadi P sama dengan 1 tolak 0.7. Yang tak tahu pula tolak 1.7 macam mana ni. Pergi tolak lah kat belakang tu kan. Pindah dia. Dapatlah 0.3. Jadi P kuasa 2 sama dengan 0.3 kuasa 2. Dapat 0.09. Ataupun 9%. Ya. Jadi ini 3 contoh lah, cukup lah ya. Nanti kamu belajar lagi dekat dalam dewan kuliah kamu. Jadi dah habislah tajuk yang ke-5 ni. Population genetic.